kita doa untuk orang lain dalam keadaan orang tu tak tahu, itu doa yang paling dimakbulkan oleh Allah. Dan tad'ullaha li akhika fi dhahril ghaib, bahawa kau berdoa meminta daripada Allah sesuatu untuk sahabatmu, saudaramu dalam keadaan dia tak tahu. Kerana doa yang kau mohon dekat orang akan pergi dekat kamu dulu, kemudian mau pergi dekat kamu dulu. Maknanya berdoa dalam keadaan sunyi seorang-seorang dan tengah malam kita doa, itu lebih hebat daripada kita doa ramai-ramai. Sebab apa? Waktu tu kita tak ada apa-apa kepentingan kita dengan Allah. Nak ngadu apa? Ya Allah, tadi aku buat yang aku tengok kau ni, aku rasa macam tu, aku rasa macam ni. Semua kita boleh cerita dengan Allah waktu tu. Hidup ramai-ramai. Tok Imam nak abang tadi aku tengok nak tahu apa tu, ya Allah, Allah dah habis. Nak ngadu lagu tu tak boleh, nak ngadu yang khusus, ngadu yang umum kan. Tapi bila duduk seorang-seorang wakufiah dalam keadaan seorang-seorang, perlahannya suara kita, itu adalah keadaan yang terbaik. Baik. Innahu la yuhibbul mu'tadin, sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang melampaui batas, sama ada dia melampaui hak Allah atau melampaui hak manusia, iaitu dengan meninggalkan arahan Allah ataupun dia melakukan kezaliman dan kejahatan ke atas sesama makhluk. Maka kedua-duanya adalah merupakan i'tidah, satu perlanggaran dan permusuhan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang terakhir kenaan dengan apa yang kita bincangkan, kata Allah, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, janganlah kamu melakukan kerosakan di atas muka bumi setelah bumi ini diperelokkan oleh Allah, iaitu dengan diutusnya Allah para rasul. Para anbiya diutus untuk bagi bumi ini jadi elok. Bukan elok di segi tumbuhnya, pokok sawit ke, pokok getah ke, pokok meriah ke, di segi menghimarah rumah Allah, menghimarah bumi ini dengan takwa, bala ansur, sabar, jujur, tahan diri. Di para anbiya datang lalu memperelokkan muka bumi ini dengan segala sifat dan arahan. Janganlah kamu merosakkan semula apa yang telah dielokkan oleh para anbiya. Nabi, bila Nabi wafat, kata Nabi, taraktukum, aku tinggal kamu ala mahajjatin bayda lailuha kanahariha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tinggal kamu atas satu pegangan yang sangat jelas, putih, bersih. Tak ada satu benda kecuali kita tahu, kita faham, kita boleh buat. Tak ada satu benda yang kita boleh timbulkan persoalan lagi ini Allah nak macam mana kita buat. Ini buat payah tak ada. Lailuha, kata Nabi, malam dia pun macam siang. Maknanya agama ni yang payah pun senang, tambah yang senang lagi senang. Gambaran Nabi nak apa? Malam yang gelap itu pun seperti siang, iaitu yang kamu rasa berat pun seperti nak buat haji contohnya. Belum pergi ni Allah nampak ni ke mana nak tawaf, orang punya ramai sampai dia boleh tawaf kan. Ketika juta orang pergi waktu musim haji, macam mana dia bertawaf? Semua orang pergi boleh tawaf, betul tak? Mana nak ukur ada tempat ke? Juta orang pergi sampai dah. Lailuha kanahariha, malamnya seperti siang. Maknanya Al-Quran, hadis Nabi, apa yang diajar oleh baginda adalah jelas,
boleh yang ni melambung tinggi, tak boleh yang ni melambung tinggi. Kalau takut memanjang, kita seolah-olah menyatakan Allah tidak ada rahmat. Atau seronok memanjang, kita lupa diri, tiba-tiba dikejutkan dengan azab. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sungguhnya rahmat Allah sangat dekat dan hampir dengan orang yang baik. Betul tuan tuan. Kita ni kalau nak anak kita elok, nak pasangan kita elok, nak kehidupan kita baik, nak rezeki kita elok, kita buat baik. Bila kita buat baik mengikut apa yang Allah suruh, rahmat Allah naik ke kita, maka Allah memudahkan kehidupan anak-anak kita, pasangan kita, rumah tangga kita, rumah kita, kereta kita, apa saja kelengkapan kita Allah beri mudah. Mengikut apa yang Allah pandang kita layak. Hang takat ni layak, Allah bagi takat tu. Kalau banyak mungkin melampau. Kamu boleh kaya raya takat ni, Allah bagi takat dia. Kalau dia tak melampau, maknanya rahmat Allah akan berbeza-beza. Yang manusia tak boleh kita buat persoalan apa dia tu semayang tak pun kaya. Kata rahmat Allah dekat dengan orang yang baik. Dah. Rahmat Allah bukan berarti kekayaan hidup mata-mata, tapi rasa ingin nak buat ibadat, seronok buat ibadat, takut buat jahat. Itulah rahmat yang Allah campur dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam. Semoga Allah beri faham kepada kita akan Al-Quran, kerana sesungguhnya tidak ada orang yang memahami Al-Quran kecuali diangkat darjatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, didekatkan kedudukannya di dalam surga kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, kata Nabi, iqra'ul Quran fa innaka 'inda akhiri fa inna manzilataka 'inda akhiri ayatin qara'tah. Bacalah Quran kerana sesungguhnya kedudukan kamu dalam surga adalah pada ayat terakhir kamu baca Quran. Maknanya banyak mana kita baca, maka semakin tinggi kedudukan kita. Apatah lagi bila kita baca, kita faham, subhanallah, diberi ganjarannya yang lebih banyak. Dan semoga yang terus menjadi Allah, insyaAllah lagi kalau bukan dari lapangan tempat kepada yang Aisyah, terus kita nak buat bacaan Yasin dan kita mohon daripada Allah memberi yang terbaik kepada sahabat kita, ahli jemaah kita yang bagi daya jiran kepada
12 orang. Tahun ke-13 73 orang pernah main. Kemudian Nabi hijrah. Laku salat dah waktu itu belum. Turun ke farduan, kaifiat dia belum diajar oleh